pertama masa salinan hari itu memang mereka tidak menguasai 100% untuk menjawab semua soalan tu. Mereka jawab tapi memang tak betul, ya. Jadi konstruk yang tak kuasai 1 hingga 12 dia belum mencapai kemahiran asas. Kimberly ni dia ABC pun dia masih lagi bercelaru, dia hanya 1, 2 itu pun kadang-kadang dia lupa, ya. Jadi untuk intervensi saya gunakan masa PDPC itu, saya gunakan bahagian pemulihan satu masa dulu tu. Dengarkah? Dengar tak? Okay, ni untuk Louis dan Adam, ya, konstruk 2 dan konstruk 12. Ya, okay, saya teruskan. Ni seterusnya untuk mereka yang 6 orang ni pula tidak menguasai 4 hingga 12. Seterusnya ni tahun 3, ini isunya dia masih belum menguasai digraf dan juga konsonan bergabung. Dan yang seterusnya lah sehingga pembinaan ayat. Haikal dan Rick Austin tidak menguasai 11 dan 12. Dan ni Danales, Masimus dan Rick konstruk 12. Untuk BM tadi saya fokuskan kepada modul suka baca dalam yang saya gunakan untuk mengajar. Ya. Ini perancangannya. Terima kasih dengar. Okey, hai kawan-kawan, selamat pagi, Assalamualaikum. Sibuk formal gila hari Jumaat tu. Untuk presentation pembentangan DP, kita perlu nyatakan apa isu kita perlu nyatakan apa intervensi bagi setiap isu. Dan isu tersebut perlulah berdasarkan data headcount. Nampak? Yang Cikgu Noh telah kongsikan tadi itu tidak jelas menyatakan di mana isunya, apa intervensinya. Yang ada hanyalah plan apa ya tadi kan Noh? Plan strategik. Ini kami ambil dari plan strategik. Sekejap kami tunjuk dalamnya. Okey. Sepalah, kita teruskan dengan pembentangan yang seterusnya lah sebab saya dah susah untuk diulas apa yang Cikgu Noh Hashimah telah bentangkan tadi. So kita tengok presentation yang berikutnya lah supaya inilah tahu kita dapat mencari presentation yang dapat kita lihat dengan lebih jelas apa yang perlu kita presentkan di dalam DP. Cikgu Yeni ada ulasan? Saya akan memberi ulasan di hujung rancangan nanti ya. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Nurul dan Cikgu Yeni. Kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Sekejap juga. Selepas kawan-kawan buat pembentangan, jangan left presentation dulu supaya senang kita lihat bersama-sama apa yang penambahbaikan, apa yang boleh kita kongsikan. Jelas? Okey. Siapa yang nak present seterusnya? Sabini. Sabini. Cikgu Dina. Cikgu Noh, boleh mute kita ampun mikrofon Cikgu Noh. Okey. Intervensi, untuk masalah yang pertama tu, guru telah mengambil apa yang telah dirasakan sesuai pelaksanaan sama ada menggunakan kembali bahan-bahan Linux tu, cara guru mengajar dalam Linux kan. Yang kedua, untuk masalah yang kedua, tempoh tahap penguasaan murid berbeza-beza menjadikan PDP menjadi terlalu perlahan dan kaedah PDP guru berubah dari masa ke masa. Guru menyediakan lebih banyak aktiviti sampingan yang berkaitan dengan PDP pada hari tersebut, iaitu kepada murid-murid yang dapat menyiapkan tugasan lebih awal tu, kita berikan aktiviti pengukuhan ataupun aktiviti sampingan yang lebih lah
supaya murid itu tetap sibuk sementara guru bersama murid yang lemah. Nah, itulah intervensi yang telah dilakukan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga masalah isu Jerome tadi. Pihak sekolah telah pun berbincang dengan keluarga terbabit, keluarga murid itu. Kan mereka ada ibu bapanya dah bercerai dan kita telah berbincang dengan bapa murid tersebut dan nenek murid tersebut. Dan keputusan telah pun dah dapat. Okey, keluarga tu bersetuju untuk dihantar murid tu untuk menjalankan saringan dengan doktor lah. Tapi saya tak tahu bila dapat kita buat benda tu. Tunggu masa yang sesuai lah ataupun masa itu. Okey. Seterusnya, okey, program intervensi. Okey, untuk bahasa Melayu, okey, konsep 1. Ini saya ambil balik semula apa yang kita buat pada Linus. Yang saya rasakan benda ni sesuai. So saya ambil balik semula. Untuk konsep 1, okey. Katakan untuk konsep 4, okey. Untuk bahasa Melayu, kita boleh lihatlah apa nama program-program yang kita jalankan untuk murid-murid tersebut. Itulah bunyiku, rumahku syurgaku. Untuk konsep 4, okey. Yang kedua tu la la la. Ini lebih pada nyanyian lah. Okey. Dan seterusnya. Okey, terima kasih. Ada soalan? Okey. Okey, ada soalan tak perlu tanya? Okey. Kita akan mendengar penambahbaikan daripada Cikgu Nurul. Okey. Cikgu tadi ni minta cikgu pergi ke bahagian data. Bahagian data. Sekejap Wait. Okay, wait. Ini hilang tu. Okey, isu. Okey, begini ya rakan-rakan, untuk makluman apabila kita membentangkan isu di dalam dialog prestasi, kita tidak mengutarakan ataupun kita elak daripada mengutarakan isu-isu luar kawalan. Okey, yang nampak sangat di sini isu luar kawalan adalah sistem yang kerap berubah. Okay. Jadi kita tidak nyatakan ini di dalam pembentangan untuk DP. Dalam DP, isu kita adalah berpandukan data headcount. Senang sebenarnya untuk kita mengenal pasti isu. Katakanlah untuk tahap penguasaan murid konstruk 2 contohnya. Katakan di dalam kelas kita ada 10 orang murid pemulihan dan 9 daripada mereka tidak menguasai konstruk 2. Jadi itu jadi isu. Penguasaan konstruk 2. Tetapi sekiranya hanya seorang sahaja yang tidak menguasai konstruk 2, maka itu bukan isu. Jelas ya kawan-kawan? Okey. Apabila kita letak isu, contohnya murid kita bernama murid A, murid B, murid C, murid D, murid E, F sampai 9 orang kan, kita senaraikan nama mereka. Lepas tu senaraikan konstruk apa yang mereka tidak kuasai. Contohnya murid A sampai murid K tidak menguasai konstruk 2, mereka jadi isu kita. Bahagian isu itu di kolom isu kita letakkan murid tidak dapat membaca, menulis suku kata terbuka. Sebab itu dalam konstruk 2. Kita ikut konstruk tu. Konstruk apa yang ramai murid kita tidak kuasai, itulah isu kita. Oh, okey. Isu-isu luar kawalan seperti ketidakhadiran, isu rumah tangga ibu bapa mereka, itu kita tidak masukkan di dalam senarai isu-isu dalam DP kita. Okey. Okey. Bila kita merancang intervensi, intervensi kita mesti juga berfokus berdasarkan isu kita tadi.
Contohnya kalau kita lihat data headcount yang Cikgu Saibini bentangkan tadi, tidak ada murid konstruk 1. Tidak ada murid yang belum menguasai konstruk 1. Kalau ikut data ni, yes, data yang matematik. Jadi apabila di dalam intervensi tadi, kita letakkan juga konstruk 1. Jadi itu tak sesuai, dia tak selari dengan data headcount. Jelas kawan-kawan? Okey, jelas. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Saibini. Okey, sama-sama. Ada Terima lagi? kasih Cikgu Nurul. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Cikgu Suzana. Selamat pagi kepada Puan Nurul, Cik Nur Halimaton dan Puan Yeni yang bersama kita pada pagi ini. Isu yang besarlah kalau untuk tahun 6 sebab mereka tahun depan akan melangkah ke tingkatan 1 kan. Okey, analisa penguasaan numerasi tahap 2. Inilah berdasarkan data tadi. Okey, isu dan intervensi. Okey. Ini berdasarkan data yang telah saya buat. Okay. Isu yang pertama, terdapat seorang murid tahun 3 yang belum pandai membatangkan suku kata dalam ayat. Salah betul. Okey, intervensi yang digunakan ialah bacaan 5 minit. Nanti kita lihat intervensi yang akan saya gunakan. Okey. Yang kedua adalah seramai 3 orang murid tahun 2 belum kenal huruf sepenuhnya. Maksudnya masih tersekat di K1 dan K2 lah. Intervensi yang digunakan adalah 1 minggu 1 huruf. Bilangan yang ketiga ialah 2 orang murid tahun 6, mereka 2 tadilah yang slow learner tu hanya dapat mengeja dan menulis perkataan sehingga KVK. Maksudnya mereka masih slow learner. Mereka sebenarnya boleh, cuma perlu diulang-ulang sahaja benda yang sama. Untuk ini saya menggunakan intervensi program bijak baca. Kita lihatlah macam mana pelaksanaan intervensi tersebut. Okey, pelaksanaan intervensi bacaan awal 5 minit. Objektif ada saya sertakan di sana untuk meningkatkan tahap penguasaan murid-murid dalam bacaan mengikut intonasi dan sebutannya betul. Tempoh dia dalam Mac hingga Oktober. Ini sasaran dia adalah murid pemulihan, itu murid tahun 3. Cara pelaksanaan dia, murid akan membaca 2 ayat mudah secara berulang-ulang dengan bimbingan guru sebelum bermulanya PDPC, iaitu selama 3 minit. Lepas itu murid akan menyalin ayat yang dibaca ke dalam buku laporan yang disediakan. Itu selama 2 minit, maksudnya 3 tambah 2 adalah 5 minit sebelum pembelajaran. Aktiviti ini akan seminggu sekali mengikut hari yang ditetapkan oleh guru. Okey, proses kerja ada mesti kertas kerja, pelaksanaan program dan pelaporan. Pemantau dia saya sendirilah. KPI itu sebenarnya memang kalau dua-dua murid orang terlibat memanglah 100%, tetapi saya di sini letakkan 80% lah murid melibatkan diri. Okey, untuk program 1 minggu 1 huruf. Objektif dia ialah, saya salah sebenarnya. 1 minggu 1 huruf, objektif dia meningkatkan tahap penguasaan murid mengenali huruf. Okey, tempoh dia masih hingga Oktober pemulihan tahun 2. Pelaksanaan dia menyebut 1 huruf yang ditunjukkan oleh guru setiap kali masa pemulihan. Aktiviti ini dilakukan secara spontan. Itu sebelum mula belajar ataupun selepas habis PDPC. Huruf yang disebut akan dicatatkan ke dalam laporan pada penghujung minggu pembelajaran. Itu proses kerja adalah kertas kerja, pelaksanaan program dan pelaporan. Pemantau adalah saya sendiri ya, guru pemulihan.
program bijak baca. Meningkatkan tahap bacaan murid dan menarik minat belajar. Tempoh dia ialah Mei hingga Oktober. Yang objektif bacaan awal 5 minit tu abaikan. Okey, terima kasih Kan, Cikgu Susan. Kita sasaran balik dia kepada bahagian data. Okey, mengulas yang Cikgu Susan telah bentangkan tadi, ada beberapa perkara yang kita boleh puji di sini ya. Yang pertama, intervensi. Intervensi yang Cikgu Susan kongsikan tadi ada tempoh, ada sasaran. Jadi apabila kita membentangkan intervensi yang kita buat, kita perlu nyatakan tempoh pelaksanaan, tempoh perancangan, tempoh pelaksanaan dan tempoh nilai semula. Ada 3 tempoh yang kita perlu buat, sama macam pengurusan program juga ya. Yang itu kita perlu bentangkan. Okay, so tanya Cikgu Susan pada bahagian itulah ya. Now, kalau kita lihat data headcount Cikgu Susan yang telah Cikgu Susan kongsikan tadi, kita dapat lihat bahawa POV OTR 1 dengan AR 1 juga OTR 2, kalau POV-nya konstruk 1, yang lain-lain semua ikut konstruk 1. Yang itu salah. Okey. OTR 1 kenalah lebih OTR 2. Okey, OTR 2 kenalah lebih rendah. OTR 2 OTR 2 kenalah lebih tinggi daripada OTR 1. Tidak boleh sama. OTR yang ketiga kenalah lebih tinggi daripada OTR 2. Dia kena sentiasa meningkat. Okay. Sekiranya kalau kita lihat kita ada 12 konstruk, jadi kita kena isi OTR tu setiap step OTR kita isi, kalau boleh paling sesuai kita isi langkah 4 tangga. Contohnya kalau OTR 1 kita K3, nanti yang OTR 2 kita kena letakkan K7. Ada 4 langkah, ada 4 tangga di situ kan. Dan seterusnya OTR 3 kita nanti kita boleh letakkan K10. Dan ETR kita K12. Untuk kawan-kawan yang ada isi dalam headcount itu, ETR-nya hanyalah K3, K1, K5. Tak boleh cikgu. Dia bukan tak boleh apa. Dia questionable. Dia akan create satu platform di mana cikgu-cikgu boleh dipersoalkan. Kenapa kita letak ETR yang rendah? Jadi pada pandangan orang yang mendengar, ETR yang rendah melambangkan yang kita tak sanggup berusaha. Jelas Kalau kita letakkan sasaran yang tinggi di penghujung tahun, bermaksud kita akan berusaha keras ke arah mencapai ETR tersebut. Walaupun pada dasarnya kita tahu murid itu tak mampu capai. Jelas Okey. Okey. Sekiranya murid itu kita dah letak ETR yang tinggi tapi murid tak mampu capai, justify saja. Kita boleh justify. Kalau contohnya kita letak ETR K12 tapi murid tu hanya pergi kelas kita dalam 1 tahun tu hanya sekali saja dia pergi kelas kita. Jadi justifikasi kita di hujung tahun nanti adalah ketidakhadiran. Tapi janganlah kita katakan justifikasi ketidakhadiran tapi kita tidak ada menyimpan rekod untuk ditunjukkan. Jadi kena ada rekod kehadiran. Bukan rekod kehadiran ke dalam sekolah, rekod kehadiran dalam kelas pemulihan. Jelas? Okey, right. Untuk bahagian pembentangan analisis juga, satu lagi saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Susan, dia telah membentangkan analisis dan bukannya raw data semata-mata. Raw data adalah data headcount tu, itu raw data. Contohnya Sabini K1, Didiana K2, Noh Hashimah K4.
itu raw data. Yang Cikgu Susan bentangkan tadi adalah dia nyatakan bilangan. K1 berapa orang, K2 berapa orang, K3 berapa orang. Dan dia kenal siapa murid tu. Dia kenal contohnya dalam isu dia tadi dia letakkan seorang murid belum mencapai ini. 3 orang murid belum dapat ini. Okay? But alangkah eloknya kalau apabila cikgu membentang analisis itu, bentangkan dalam bentuk graf. Graf perbandingan boleh, bar chart boleh, supaya kita sentiasa continuously dapat membuat satu macam mana kita kata satu bentuk ilustrasi yang menggambarkan turun naiknya pencapaian murid kita tu. Saja daripada saya, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nurul. Kita akan seterusnya kepada pembentangan seterusnya. Siapa? Cikgu Lati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakan-rakan pemulihan kepada Cikgu Nurul. Okey, baiklah. Pagi ini saya akan membentangkan PLC bilangan 2 2020 SK Sebemban. Okey. Kita bermula dengan data murid pemulihan khas bahasa Melayu ataupun literasi SK Sebemban. Bilangan murid pemulihan cuma 1 orang, iaitu adik Roland Chong di kelas tahun 2. TOB bermula dengan K3. Untuk pentaksiran Januari, OTR 1 K3, AR1 K4. Untuk pentaksiran Mei bermula dengan OTR 2 K2. Untuk murid pemulihan khas matematik ataupun numerasi, orang yang sama juga, iaitu Roland Chong, kelas tahun 2. Saya mulakan dengan TOB dia, K3, OTR 1, K3, AR1, K4, begitu juga dengan OTR 2 dia, K4. Okay, seterusnya kepada isu, saya rasa isu untuk murid pemulihan SK Sebemban ni tidak banyaklah, memandangkan murid dia cuma 1 orang. Okey, yang pertama, murid ini agak aktif, kadang-kadang sukar untuk dikawal. Contoh dia, sebab tu kita tengah mengajar, dia berjalan sana sini mengacau kawan-kawan, tu biasalah untuk murid-murid pemulihan. Okey, isu yang kedua, kelas pemulihan matematik diajar suatu kelas perdana berjalan. Masa untuk mengajar pemulihan tu kekurangan. Sebenarnya saya adalah guru matematik untuk kelas tahun 2 dan juga tahun 1. Jadi untuk guru matematik tahun 1 saya ada lebih kurang 6 waktu. 12 waktu untuk 1 minggu. Jadi saya hadapi masalah untuk mengajar matematik pemulihan ini bahasa Melayu ataupun literasi tidak ada masalah untuk mengambil murid Roland Chong ini untuk berada dalam kelas pemulihan. Untuk kelas pemulihan matematik saya terpaksa ajar di dalam kelas waktu perdana. Saya memperuntukkan lebih kurang dalam 20 minit untuk mengajar murid pemulihan ini setelah saya memberi kerja ataupun latihan kepada murid-murid perdana yang lain. Okey, ini intervensi untuk murid pemulihan saya tadi lah. Yang pertama, guru menggunakan kaedah pengasingan kepada murid murid terlibat setelah memberi latihan kepada murid perdana. Itu yang saya katakan tadi lah. Saya akan ambil 1 ruang ataupun 1 tempat,
kadang-kadang saya bawa ke meja guru dan saya mulakan pengajaran di situlah. Kelas pemulihan matematik diadakan serentak dengan kelas perdana. Membutuhkan masa selama 20 minit, lebih kurang lah dalam satu waktu tu 20 minit untuk mengajar pemulihan matematik. Jadi disebabkan saya tidak dapat membagikan masa yang dengan begitu untuk tepat masa dalam mungkin dalam 30 minit satu waktu, saya ambil cuma 20 minit sajalah untuk mengajar murid pemulihan ini di dalam kelas perdana. Okey. Yang seterusnya, murid ini telah dirujuk kepada doktor pada awal tahun, pada bulan Januari, untuk melihat semada murid ini ada masalah pembelajaran atau tidak. Tapi setelah dirujuk kepada doktor mengatakan bahawa murid ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah daripada segi pembelajaran ataupun masalah lain lah. Mungkin murid ini mungkin terlalu aktif sajalah. Terlalu aktif dan kurang menumpukan perhatian di dalam kelas. Doktor pun tak tahu apa masalah dia. Setelah dirujuk dan diperiksa, mengatakan bahawa murid ini langsung tidak ada masalah pembelajaran. Sebenarnya murid ini pun di awal ataupun bulan Januari, setelah diberi ujian ataupun diagnostik dan sebagainya, memang berkeadaan teruk lah, langsung tidak memberi kerjasama kepada guru untuk mengikut ataupun menyelesaikan masalah yang diberi. Tapi setelah bulan 2 ataupun sebelum PKP menunjukkan peningkatan yang baiklah. Murid ini dapat menerima bahawa dia itu adalah di dalam kelas pemulihan. Saya rasa itu sajalah untuk SK Seremban, satu orang saja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Okey, mungkin saya perlu ulang balik di sini ya. Mungkin tadi ada yang masih kurang jelas bagaimana cara kita membentangkan isu dan intervensi. Kalau kita lihat di sini isu yang dibicarakan tadi semuanya adalah isu luar kawalan. Kita lihat balik isu kembali Matun. Okey, murid agak aktif. Ini tak ada data kan yang menunjukkan murid agak aktif. Apa ukuran aktif? Berapa kilogram? Keaktifkan itu berapa kilogram ataupun pergerakan yang menunjukkan aktif berapa? Kita sejam dia berlari untuk menunjukkan aktif. Jadi tidak ada data yang agak aktif. Aktif itu adalah perkataan yang subjektif. Okay. Isu kelas pemulihan matematik diajar kelas perdana juga tidak kita katakan ini adalah isu luar kawalan. Maksudnya kita perlu berbincang dengan pihak lain, pihak isu dalam kawalan kita. Jadi konsep itu adalah isu kita. Memandangkan cikgu ada seorang yang terkait, jadi isu yang cikgu utarakan ini hendaklah berdasarkan konsep kita. Belum adalah konsep berkaitan dengan suku kata terbuka. Jadi itu adalah cikgu murid mengenal kata nanti intervensinya itu, alright? Yang di luar bahagian dialog prestasi kita lihat bahagian dikatakan intervensi. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey dah. Okey. Kita lihat
apabila cikgu menggunakan kelas pemulihan itu dilaksanakan di dalam kelas perdana dan murid pemulihan hanya ada seorang sahaja. Jadi konsep yang digunakan di sini adalah konsep bridging. Alright. Masalah konsep bridging memang sangat disarankan, terutamanya untuk cikgu yang ada yang mengajar kelas perdana dan mempunyai murid-muridan orang. Okay. Konsep bridging sangat baik sebenarnya, sangat dia bersifat menyokong kerana di dalam kelas perdana dia adalah karakternya sebagai dia kuat ya, betul tak? Okay. Malamnya dalam apa yang cikgu telah menekankan tadi, konsep bridging ini kurang tepat pelaksanaannya. Apa yang dilaksana kurang. Yang mana cikgu memperlukan hanya 20 minit pada waktu untuk murid pemulihan. Alright? Kalau konsep ini kita tidak mencuri masa murid, mencuri hak murid untuk belajar. Maafkan saya ya, perkataan mencuri. Anda perkataan dalam konsep yang betul yang tepat adalah kita membawa murid kita yang khas ini dari awal. Tidak ada murid pemulihan ni dalam murid induksi. Right? Dalam satu pun tiada. Maksudnya, katakan pada satu pun tiada. Kelas bahasa Melayu, petikan. Dalam ketika kita membicarakan topik keluarga contohnya. Okay, dalam petikan tersebut ada kan perkataan-perkataan seperti buku, bata yang termasuk dalam perkataan-perkataan konstruk 4. Ada kan? Jadi untuk murid-murid perdana ini kita bacalah keseluruhan petikan tu. Sebab mereka tak ada masalah. Tetapi untuk murid kita yang pemulihan ini di dalam fasa 1, sebab fasa 1 kita membaca petikan itu, kita biarkan dia membaca perkataan-perkataan konstruk 4. Jelas? Boleh ya cikgu? Itu adalah ketepatan penggunaan konsep bridging yang perlu kita fahami. Takut nanti kita semangat ya, kita katakan kita menggunakan konsep bridging di dalam PGPC kita, tetapi amalannya jadi tidak tepat di situ. Alright, tapi itu di luar apa yang perlu kita bentangkan dalam DP lah ya. Itu sekadar perkongsian bagaimana konsep bridging ini yang cikgu coba laksanakan di dalam kelas, which is very good, but kena tepat. Alright? Okay, terima kasih. Siapa nak meneruskannya? Cikgu Didi, Cikgu Agnes dan Cikgu Luciana lagi. Okay, selamat tengah hari semua. Okay, saya teruskan dengan isu saya dalam literasi. Ini adalah isu yang saya perhatikan bila saya mula mengajar di sini, iaitu pada bulan Februari yang lepas. Dan yang specialnya adalah yang murid tahun 3 iaitu Rio. Murid ini tidak mengenali bentuk huruf vokal. Ada 5 huruf vokal tersebut pada awal saya mengajar dia lah. Jadi intervensi yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan buku irama huruf. Dan buku irama huruf ni dia menyebut bunyi huruf secara irama, iaitu Twinkle Twinkle Little Star. Okey, dan sebagai aktiviti pengukuhan saya
menggalakkan murid ini untuk menghasilkan kraft hurufnya sendiri. Itu kraft huruf menggunakan bahan seperti kapas untuk membentuk huruf supaya ada aktiviti sentuhan untuk mengukuhkan daya ingatannya. Dan setakat ini daripada 5 huruf tu saya perhatikan murid ini sudah mengenalilah huruf vokal tersebut. Dan isu dalam numerasi, murid yang sama juga, murid ini tidak mengenal nombor-nombor tertentu iaitu 4, 6, 7, 8 dan 9. Dan intervensi yang saya gunakan merupakan, ini nama dia, NOSEPA. NOSEPA ni adalah singkatan kepada nombor serupa apa. Okey, contohnya nombor 4. Saya bagi dia gambar sesuatu yang dia selalu lihat dan saya tanya apa gambar tu dan lepas tu saya kaitkanlah dengan nombor. Okey, nombor 4 merasa lebih kepada merupakan kerusi terbalik dan ini ada contoh lagi. Nombor 6 serupa dengan whistle. Dan seterusnya satu lagi contoh. Nombor 7. Cangkul. Dan bagi aktiviti pengukuhannya, saya telah meminta murid ini untuk menulis nombor plat kenderaan guru yang dilihat setiap hari di sekolah dan murid ini perlu sebut nombor plat yang dia jumpa pada hari itu. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Didiana. Ya. Okay. Saya direct to the point di sini ya. Okay, untuk ETR Cikgu, ETR Cikgu terlalu rendah. Okay. Boleh ditambah baik lagi lah nanti ya. Seperti yang saya katakan tadi, target high untuk ETR. And then intervensi cikgu juga tidak selaras dengan data headcount cikgu. Dalam data headcount cikgu ada murid yang AR-nya sudah K3, sudah K4, ada yang sudah K5, ada yang sudah K9, tetapi intervensi cikgu tadi hanyalah K1. Huruf vokal dengan nombor-nombor 4, 6, 7. Ataupun itu tadi yang cikgu bentangkan tadi adalah adalah intervensi untuk seorang saja ke cikgu? Ya, itu intervensi untuk murid tahun 3 yang saya rasa dia yang paling saya rasa susah nak saya sembuhkan lah. Saya ambil isu dia saja. Okey, apabila cikgu Cikgu Didiana tolong off mic. Okey, apabila cikgu membentangkan membentang data membentang ni di dalam DP, cikgu perlu bentangkan isu dan intervensi untuk semua murid cikgu. Ya, bukan hanya spesifik kepada seorang. So itu saya katakan tadi, setiap isu, setiap intervensi semuanya mestilah berkait dengan data headcount. Data headcount itu kepalanya dan ekor-ekornya adalah isu dan intervensi. Okay. Seterusnya ada yang saya lihat setakat pembentangan intervensi. Sudah ada beberapa pembentangan sebelum ini, tidak ada yang menggambarkan wujudnya kolaborasi di antara kita guru-guru pemulihan ini dengan pihak-pihak lain.
Tidak ada intervensi yang menunjukkan kolaborasi dengan ibu bapa ataupun dengan murid-murid pra-perdana ataupun freshie perdana. Tidak ada kolaborasi terutamanya dengan pihak sekolah, panitia, dengan pentadbir. Tidak ada intervensi yang menunjukkan sebarang kolaborasi sedemikian. Jadi di situ kita boleh buat penambahbaikan lah ya, kawan-kawan semua. Okey? Alright. Saya bertanya dengan Cikgu Didiana di sini ya. Cikgu, saya nampak tadi cikgu ada murid pemulihan tahun 1, bukan tahap 1, tahun 1. Adakah cikgu mengambil murid ini atas arahan guru besar? Murid ini dihantar oleh guru subjek. Saya terima saja. Okey, adakah penghantaran dan penerimaan murid tahun 1 ini ada rekodnya? Telah dipersetujui di dalam mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah, sudah diizinkan oleh guru besar, diambil maklum oleh guru besar dan PKPK ataupun sebarang perekodan yang menunjukkan serah dan terima. Ada murid tahun 1 tentang perekodan tu saya belum pasti lagi sebab saya mengambil kelas ini macam baru lagi. Saya terus terima dia orang terus masuk. Saya belum jumpa lagi ada rekod kah yang dia orang diterima masuk macam tu. Okey, untuk sebagai peringatan mesra kepada mengajar dia orang memang masuk sana. Sebagai peringatan mesra kepada kita semua ya, murid tahun 1 hanya diambil atas persetujuan ataupun arahan rasmi daripada pentadbir ataupun guru besar lah ya, dan cadangan untuk menghantar murid-murid tahun 1 ini ke kelas pemulihan hendaklah dibuat melalui perbincangan di dalam mesyuarat kurikulum. Ya, ingat lagi kan peraturan baru, garis panduan baru yang mana kalau dalam kelas pemulihan kita tidak ambil murid tahun 1 melainkan atas perbincangan bersama, persetujuan bersama dan ada rekodnya. Rekod yang paling utama di sini minit mesyuarat ataupun minit curai mesyuarat tersebutlah. Okey, jelas ya. Mungkin Cikgu Didiana selepas ini boleh bincang balik dengan pihak sekolah, tengok dan pastikan adanya rekod yang menunjukkan persetujuan semua pihak lah untuk mengambil murid tahun 1. So tidak ada saringan untuk murid tahun 1. Kita tak ambil murid tahun 1 ya. Okey, terima kasih Cikgu Didiana di atas pembentangan tadi. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Nurul di atas perkongsian beliau. Sekarang kita mendengar komen dan pertambahan maklumat daripada Cikgu Yeni. Cikgu Yeni? Okey, selamat pagi. Terima kasih Cikgu Nur Halimatun. Okey, selamat pagi semua. Apa yang saya perlu tegaskan di sini ialah penghantaran head count. Okay, sebab saya akan mengumpul head count tu. Head count yang sebelum ini memang sangat kucak-kacir dan ada yang diisi saya rasa diisi atas dasar mengisi saja tanpa melakukan apa yang sepatutnya. So, saya bagi ringkasan bagaimana untuk mengisi head count. Okay. Di head count dia ada tapak TOV, betul? Dia ada tapak TOV, lepas tu OTR 1, AR 1,
OTR 2, AR 2, OTR 3, AR 3 dan ETR. Okay. Untuk makluman semua, TOV itu adalah berdasarkan markah ataupun saringan tahun lepas, hujung tahun lepas. TOV. Maksudnya markah yang tahun lepas punya. Tapi kalau tak sempat ataupun markah tu hilang ataupun murid tu tak datang ke, boleh dibuat yang awal macam Januari itu boleh buat, itu sebagai TOV. Okay? Sebab penghantaran headcount akan dibuat 3 kali setahun. Kalau tahun ini kita buat March, sepatutnya Februari. Sepatutnya Februari, Mei dan September. Okay, tahun ini agak lambat sebab dia baru mula tahun ini kan. So kita March, Mei dan September. Okay. So sebelum menyaring untuk yang TOV tadi masih di TOV, sebelum menyaring untuk AR1, kalau masih tak ada TOV tahun lepas tu, anda saring dulu murid itu yang pertama tu sebagai TOV. Lepas tu baru buat yang kedua untuk AR1, okay? So TOV take off value yang tahun lepas punya ataupun yang awal tahun, sebab mungkin ada murid yang baru berpindah dari sekolah lain kan. So tidak ada rekod, so anda terpaksa menyaring dia untuk yang awal tahun. Okay, itu take off value. Dan OTR 1 itu harus tinggi daripada TOV. Okay. Lepas tu AR1 itu adalah keputusan sebenar. Keputusan sebenar itu tidak boleh dibulak. So keputusan sebenar ialah AR1, AR2 dan AR3. Ada yang kita tengok tadi, ada yang sudah mengisi AR2 dan AR3. AR2 itu sepatutnya diisi Mei. Maksudnya kita PKP 18 Mac. Macam mana AR2 itu wujud? Faham sih? Faham? Cikgu tengoklah sendiri nanti ya. Saya tidak akan beritahu siapa-siapa. Cikgu tengok sendiri, buat refleksi. Okay? Yang OTR 1, OTR 2, OTR 3 tu cikgu bolehlah buat dulu. Tak ada masalah. Yang kalau cikgu letak AR1, okey. Kalau letak AR2 dan AR3 itu yang akan menimbulkan sanksi kepada saya untuk headcount itu. So siapa-siapa yang sudah membuat AR2 itu maksudnya cikgu mentafsir murid dalam mimpi lah tu. Masa KP ni. Okay? AR2 dan AR3. ETR ialah end target result tu, itu sepatutnya tinggi. Jangan TOV dia 1. Lepas tu OTR 1 dia 1, OTR 2 dia 1, OTR 3 dia 1, ETR pun letak 1 juga. Kesian budak tu. Takkanlah dia langsung tak ada perkembangan, betul? ETR tu adalah cikgu punya target lah. Dia mesti hujung tahun ini mencapai contohlah K12, tapi tak semestinya dicapai. Itu target kita. Contohnya, contoh macam mana saya nak bagi contoh? Jangan underestimate budak itu sebab kita tidak tahu perkembangan dia, betul? Kalau saya letak sejak contohlah, saya letaklah semua K12. ETR pun tak ada masalah. Tak ada bomba atau bomba pula. Tak ada polis tangkap, okay? Sebab ETR itu target kita sendiri. Okay? Jangan underestimate budak, okay? So, AR2 dan AR3 bagi yang sudah mengisi tu, kosongkanlah. Sebab AR2 dan AR3 tu belum dibuat sebenarnya, okay? Yang kita perlu tengok adalah AR1, okay? Untuk data yang telah dihantar kepada saya sebelum ini, saya pejamkan mata, tutup telinga dan saya anggap yang kita ni baru bermula, cikgu murnikanlah itu dan hantar balik kepada saya. Boleh? Boleh? Okay, thumbs up kalau boleh. Okay, yes. Yang lepas tu saya tutup mata saja sebab ada yang dah isi semua habis tu. OTR 1 isi, AR1 isi, OTR 2 isi, AR3 isi, OTR 3, semua dah lengkap dia punya dihantar. Okay? So, saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih Cikgu Yani. Cikgu Luziana dengan Cikgu Agnes masih nak present ke? Sebelum tu, excuse me. Saya nak tanya dulu siapa-siapa lah, Cikgu Nurul ke, Cikgu Yani ya. Saya nak tahu untuk pemulihan tu tahun 1 tu memang tak masuk ke? Sebab di sekolah lama saya dulu, dia tahun 1 semester yang kedua baru ambil tahun 1. Kemudian tahun 4 tu sudah tak masuk lagi. Betul ke macam tu? Ataupun tersarai ke tidak tahun 1 tu? Itu dia. Okey, saya jawab Cikgu Luziana. Untuk murid, saya mohon cikgu rujuk balik kepada garis panduan yang baru tu cikgu ya. Yang cikgu boleh jumpa dalam Google Drive pemulihan serian. Cikgu rujuk balik bagaimana garis panduan untuk mengambil murid tahun 1. Kita tidak katakan tidak boleh. Kita tidak katakan tidak boleh dalam kalau ikut garis panduan itu, dia tidak katakan tidak boleh, tetapi ada syarat dia, ya. Kalau tak pun cikgu boleh rujuk dengan apa nama dia tu yang kita buat takwim tu. Di situ dia ada nyatakan. Cikgu boleh rujuk yang itu. Dalam Google Drive. Garis panduan tu cikgu dia telah nyatakan dengan jelas apa yang kita perlukan untuk mengambil murid tahun 1 Jadi kita ni sudah bergerak ke depan. Kita tak boleh memandang ke belakang dengan menyatakan 2000 tahun yang lepas di sekolah lama saya kami menggunakan begini dan begitu. Jadi kita kena sentiasa up to date dan menggunakan garis panduan yang terkini. Ya. Jelas cikgu Luziana ya? Jelas lah. Sebab maklumlah dah lama sangat ni. Memang dia baru, memang banyak lagi lah belajar. Lepas tu satu lagi yang kedua, soalan saya yang kedua lah. Contohnya kan kita menyaring budak tu, mereka lepas, tapi bila dia dalam kelas, macam keadaan dia tu tak sesuai, belum pandai, belum sesuai dengan murid-murid di perdana tu, lepas tu cikgu hantar saja ke kelas pemulihan macam tu. Boleh diterima kah ataupun kita tak terima? Sebab dia tahap dia masih rendah di perdana lah, jadi dia nak masuk walaupun dia lulus ujian tu. Mana tu? Baik. Untuk murid seperti yang saya telah katakan tadi, murid-murid yang kita keluarkan ataupun telah menguasai kesemua konstruk di dalam saringan tahap penguasaan murid itu tadi ataupun telah menguasai IPP 2M dengan IPPKM itu, sekiranya mereka telah menguasai, cikgu mesti menghantar mereka kembali ke kelas perdana. Tetapi di dalam intervensi cikgu kena nyatakan intervensi yang cikgu khaskan untuk murid-murid pra-perdana ataupun freshie perdana ini. Kita buat intervensi untuk mereka. Salah satu contoh intervensi yang cikgu boleh laksanakan adalah menggunakan konsep bridging ini tadi. Ya. Kalau cikgu ada mengajar kelas perdana, cikgu boleh melaksanakan bridging ini bersama dengan murid freshie perdana ini tadi. Ataupun yang contoh lain yang mungkin lebih senang untuk dipahami, untuk murid freshie perdana ini, cikgu ambil mereka satu waktu sahaja ke kelas pemulihan dalam 1 minggu. Itu mungkin contoh yang lebih mudah untuk cikgu fahami lah ya. Tetapi yang pentingnya apabila dan setiap kali kita menghantar murid kembali ke kelas perdana, pastikan kita buat susulan ataupun intervensi susulan khas untuk murid-murid pra-perdana ini. Ya cikgu? Jelas ya? Ya, jelas. Okey. Itu saja cikgu. Terima kasih Cikgu Nurul. Okey. Ada pertanyaan lain lagi dari cikgu lain? Kemuskilan tentang apa kelas pemulihan kah, boleh tanya?
Ya, saya rasa saya rasa saya yang memerlukan banyak bantuan lah. Jadi saya harap rakan-rakan yang lain boleh juga lah berkongsi-kongsi bahan lah macam tu. Maksud saya ya mungkin yang update perkara-perkara yang terbaru. Itu sajalah cikgu. Jangan risau ya, sebab itulah kita buat PLC ni secara zon ya. Sebab itulah kita buat PLC ni secara zon supaya ayahanda zon kenalkan ayahanda zon kita, Cikgu Muhammad Saibini tu dia bagi 8 tips tu. Apa-apa yang perlu, yang cikgu perlukan, refer saja dengan dia. Alright? Jadi jangan risau, ini tujuan bukan nak menyusahkan cikgu, nak ada grup-grup, nak tambah grup dah banyak grup WhatsApp kita kan. Okey, tak apa, inilah platform untuk kita berkongsi sekiranya ada apa-apa masalah. Sekiranya segan nak berjumpa dengan kami di pejabat ataupun payah nak berjumpa dengan kami di pejabat, utarakan sahaja apa saja permasalahan rakan-rakan kepada ayahanda kita, Cikgu Muhammad Saibini. Nanti dia memang tahu, dia tak segan pun nak jumpa kami di pejabat. Okey, jadi dia akan sampaikan kepada kami lah ya. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih ayahanda. Baru saya dengar istilah ayahanda. Okey. Tuana jadi ayahanda. Okey, terima kasih kepada cikgu sebab telah menjawab sebarang pertanyaan. Sebelum kita menamatkan sesi PLC kita, saya ingin menyampaikan salam daripada Cikgu Jeffrey Tiko sebab sepatutnya hari ini dia bersama kita, tetapi oleh kerana ada urusan lain, beliau tidak dapat bersama kita pada hari ini. Beliau meminta maaf sebab tidak dapat menyertai kita. Okey, sebelum itu, selepas ni saya akan memaparkan kod untuk cikgu-cikgu scan untuk kehadiran hari ini. Boleh? Dua? Okey.